Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan sahabat yang baru saya kenali, pengurusi kepada surau Alam Jaya. Alam Jaya ini saudara Tuan Romzi, dan kepada Al-Fadhil Ustaz Azlan yang merupakan imam yang mengimamkan kita sebentar tadi, kepada seluruh jawatan kuasa, kepada teman-teman pentadbir, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, dan seluruh anak-anak karya yang dapat meluangkan masa menghadiri program-program ilmu seperti ini. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Tentu ada, kita ni tak boleh ukur tentang kerugian kita. Rugi, untung, meniaga boleh ukur. Kita buat balance sheet, kita buat profit and loss, kita boleh buat berapa belanja, berapa modal, berapa saving, dan berbagai-bagainya, berapa penjelasan bayaran yang kita buat. Akhirnya kita dapat satu figure. Jika kalau plus dia kata untung, kalau minus dia kata rugi. Kalau hitam dikatakan macam untung begitu, kalau red merah mungkin katakan rugi. Apa saja di sekolah pun kita boleh tentu, boleh ukur untung rugi. Belajar sampai darjah 6, sampai tingkatan 3, sampai tingkatan 5, tiba-tiba SPM nak masuk kiat mara pun tak boleh. Maknanya rugi. Jadi kita boleh dapat kesimpulan kerugian selama 6 tahun belajar kita tak dapat meneruskan pengajian. Akhirnya kita bekerjalah kerja-kerja yang tidak memerlukan kelulusan. Bila kerja-kerja yang tidak memerlukan kelulusan, kerja itu biasanya bentuknya manual. Manual maknanya memerlukan kekuatan tangan, kaki, badan, bukan kekuatan otak. Dan gajinya pun tak sama dengan kekuatan otak. Itu boleh diukur untung rugi. Untung rugi yang lain yang boleh juga diukur ialah untung kita berjiran dengan tetangga kita. Saya tak tahu kat sini, saya dah sampai dah kat malam dan saya tak tahu ada apartment tak, ada condominium tak, ada link houses tak. Saya tak tahu kat sini, saya tak tahu. Tapi apapun jiran tetangga ni ada untung dan rugi. Kita duduk dengan jiran tetangga, tuan-tuan dan puan, hari-hari bergaduh. Kalau tak suami bergaduh dengan suami, isteri bergaduh dengan isteri. Kalau anak tak bergaduh, mak bapak bergaduh dengan jiran tetangga. Jarang kita duduk sebelah kita 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, kita mesra macam kita mula-mula duduk 3-4 tahun yang lalu. Ada saja syaitan ganggu kita yang akan mengeruhkan kehidupan rumah tangga dan juga jiran tetangga kita. Rugi. Apa rugi yang paling ada antara yang besar ialah rugi makin tua, makin tua, makin tua, makin tua, makin tua. Maka tuan-tuan tak dapat menikmati indah di hidup ini. Rugi tuan-tuan.
umur dah 60, tak terasa indahnya. Setiap pagi datang, pagi tidak indah bagi kita. Setiap tengah hari tidak indah bagi kita. Setiap petang tidak indah bagi kita. Setiap malam tidak indah bagi kita. Nampak muka isteri pun tak menambah keindahan. Nampak muka suami pun tak nampak keindahan. Nampak muka menantu pun tak nampakkan keindahan. Nampak muka bapa mertua pun tak nampakkan keindahan. Rugilah tuan-tuan. Tuan-tuan, can you imagine the kind of losses, the suffering, kalau kita hidup dalam keadaan yang macam itu? Tapi rugi yang paling besar saya nak cerita tuan-tuan, ruginya ialah bila imam tadi azlan mengimamkan kita dengan bacaan yang paling baik katanya, tapi jiran-jiran kita yang sepatutnya ada di sini tidak sama mengaminkan Fatihah yang dibaca tadi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam kata amin, makmum pun kata amin. Tuan-tuan nak tahu, habis saja makmum mengaminkan bacaan Fatihah imam, amin itu disambut oleh malaikat langit, malaikat yang menjaga langit. Malaikat yang jaga langit pun mengaminkan amin. Habis malaikat mengaminkan, malaikat menyuruhkan di hadapan Allah, disebut nama kita satu persatu. Nama Cik Romzi disebut, nama Azlan disebut, nama Pak Kasim disebut, nama Pak Din disebut, nama Timah disebut, nama Limah disebut. Apa disebut? Ya Allah, nama-nama ini aku sebut, ampunkan dosa mereka, wahai Allah. Bayang saudara, pukul 7 tadi kita bersama dengan imam, kita mengaminkan amin imam, makmum mengaminkan, disambut oleh malaikat langit, dan kemudian malaikat langit menyebut nama kita satu persatu untuk dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. That is the scenario. Can you imagine the kind of losses? Ruginya kita. Rugi dia tak dapat bersama dengan imam tadi ni. Rugi tak dapat bersama, tuan-tuan, tak ada unsur syar'i. Kalau sakit, tuan-tuan, sakit yang tak dapat bergerak, sakit yang tak dapat, tuan-tuan, yang tak dapat bertindak, sakit yang tak dapat mengatasi masalah untuk datang, itu diampunkan oleh Allah. Tapi mari kita pergi kedai Tom Yam sekarang ni. Ceras ni antara tempat yang paling banyak gerai-gerai. Gerai Western ada, gerai Tom Yam ada, nak makan Korea ada, nak makan Vietnam ada. Saudara, mari kita pergi sekarang. Penuh. Malam semalam, tuan-tuan, saya ada ceramah setiap malam ada ceramah. Malam semalam di Puncak Alam. Di Puncak Alam, tuan-tuan, malam semalam. Malam sebelum tu di tempat di Taman Melati. Habis ceramah kita singgahlah makan-makan kat situ. Penuh, ya Allah. Depannya Tom Yam, tengah-tengahnya Tom Yam, tengah-tengahnya lepas sebelah tu Western. Penuh. Dan dikatakan kepada kita, tuan-tuan, orang yang melayan tetamu yang datang, sampaikan peniaga-peniaga, pegoreng-pegoreng mi, penumis-penumis sambal dekat situ tak sembahyang. Macam mana, tuan-tuan? Nak layan tetamu, nak layan duit, tak solat. Agak-agaknya tetamu tu tunggu tak tunggu. Kalau kita katakan, Makcik, Pakcik, saya nak semayang solat sekejap dalam 10 minit. Tunggu ya, 10 minit. Tuan-tuan ingat dia balik ke? Tak. Tapi kenapa tak buat? Kalau kita boleh sediakan tempat sampai orang datang, entah berapa puluh meja saya tengok penuh, takkanlah tak boleh bentangkan satu sujadah di hujung sana untuk kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saudara, ini balik kepada the system of priority.
kita sistem keutamaan dalam hidup. Dan tuan-tuan yang saya perhatikan, kita tak anggap utama agama ni. Agama ni something not in our list, not in the listing of our daily life. Anak kita tak sembahyang, biasa. Mak bapak tak tegur anak tak sembahyang, biasa. Makan malam dengan anak yang kita tahu anak tak sembahyang, minum pagi dengan anak hari Ahad anak tentu tak sembahyang, kita tahu anak tak sembahyang, tapi bapak tak sebut apa pun. Boleh makan bersama anak, boleh sarapan bersama anak, boleh minum bersama anak, tapi tak sebut pun kerugian yang maha besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam Islam disebut aulawiyat. Aulawiyat maknanya the priority system, sistem pengutamaan. Dalam hidup ni tuan-tuan, sistem pengutamaan, tuan-tuan dengar susunan keutamaan dalam hidup ni. Untuk teman-teman di Taman Jaya, apa tadi? Alam Jaya, alam. Masya-Allah. Bukan kampung alam Jaya. Tuan-tuan dengar sistem dalam Islam. Dalam Islam, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Wallahu la yahdi al-qaumal fasiqin. Kita tengok Allah susun kita. Puan-puan, tuan-tuan, susunan kita dalam hidup ni, alam jaya ke, ceras perdana ke, ceras baru ke, ceras jaya ke, batu 9 ke, batu 10 ke, sepanjang-panjang jajaran ceras ni sampai ke Ampang, bertemu Nur sana Kampung Pandan, Nur sana dekat-dekat Sepadan Nilai. Saudara, pertama ialah Allah. Dalam keadaan apa pun, first priority ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. There is no two way about it. Tak kisah dengan apa, hujan pun Allah nombor satu, panas pun Allah nombor satu, selesa pun Allah nombor satu. Tak ada masa pun Allah nombor satu. Waktu dapat gaji Allah nombor satu, waktu kering Allah nombor satu, waktu sedih Allah nombor satu, waktu gembira Allah nombor satu. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan jawab sendiri je. Adakah itu dalam hidup kita Allah nombor satu? Kita bangun pagi, kita nombor satukan Allah kepada anak-anak. Ketuk pintu dia, bangun, subuh, bangun, surau, subuh. Begitu. Atau mak dan ayah pun tarik selimut, dengar saja as-salatu khairun minan naum, sebelum tu ada tarhim, tarik selimut. Dia nak mati umur 70 pun tarik selimut, pasal tak berprioriti. Berapa ramai yang datang tuan-tuan? I'm sure kat sini, penduduk kat sini padat kan. Saya tak tahulah, saya tak nampak tadi kami datang, saya tak pun nampak, tapi saya rasa padat, ceras padat. Berapa banyak taman dekat sini, keliling, tak kurang daripada 10 taman keliling. Antara yang paling taman dalam dunia ni, yang paling banyak taman dalam satu kelompok, yang paling banyak taman dalam dunia ni, sejarah dunia ni, ceraslah. Sikit-sikit taman, sebelah taman, sebelah taman. Rumah 30 biji ada taman, rumah 100 biji ada taman, rumah 1000 biji ada taman. Berapa ramai yang dalam taman itu meletakkan priority Allah nombor satu. Ahabba ilaikum minallah. Ahabba ilaikum minallah, mereka kasih Allah nombor satu. Sebab itu tuan-tuan, kalau nak berjaya, kalau mesti nak berjaya, bukan ada kalau. You must be successful, you must succeed. There is no question of kalau. Tak ada kalau-kalau, mesti berjaya. Saya nak berjaya, saya datang ni pasal saya nak berjaya. Minta maaf lah Cik Romzi ya.
Saya setiap malam, tuan, setiap malam without fail, setiap malam. At the age of 75, I'm going to be 76. Setiap malam without fail. Di Kedah, di Terengganu, di Negeri Sembilan, di Melaka. Setiap malam. Apa yang saya nak cari? Apa yang saya nak cari, tuan-tuan dan puan? Makan cukup, isteri ada, anak ada, kereta ada. Minta maaf lah tuan-tuan, saya minta maaf cakap ni. Rumah saya besar tuan-tuan, 8 bilik rumah saya. Yalah, anak saya 8 orang. 8 orang, 8 bilik. Kat Taman Tun tuan-tuan, kat Taman Tun, 8 bilik di Taman Tun. Minta maaf tuan-tuan, bukanlah saya nak apa dia, tapi saya hanya nak mengatakan, apa lagi saya nak cari? Kereta saya ada, pangkat saya ada datuk, saya ada doktor. Apa lagi saya nak? Saya hanya nak Allah kasihkan saya. Itu yang saya nak. Saya pernah dalam politik. Saya jadi ahli parlimen, tuan-tuan tak tahu, saya jadi ahli parlimen. Saya jadi adun, saya jadi exco, senior exco Kerajaan Selangor, Menteri Negeri. Apa lagi saya nak? Apa lagi saya nak? Yang saya nak ialah Allah sayangkan saya. Isteri sayangkan saya ada batasnya. Hatta mak saya sayangkan saya ada batasnya. Selagi saya hidup. Tapi sayang yang tidak ada batas, no boundary, boundaryless affection and love comes from Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada batas. Kita dalam perut ibu disayanginya. Tuan-tuan, bayangkan Allah sayang kita. Kita dalam perut ibu, tuan, makan apa kita? Tuan-tuan, perempuan yang mengandungkan, berapa orang tuan-tuan mengandungkan? Tengok cara-cara tuan-tuan perempuan duduk ni. Lebih-lebih perempuan ada 5-4 orang anak aja. Cara duduk tu nampak. Dia kalau 8 orang anak, macam isteri saya, lain cara duduk dia. Sengitnya tu lain. Apa anak kita makan? Janin. Apa janin makan tu tuan? Apa janin makan? Janin makan daripada placenta. Apa yang dimakan oleh ibunya, apa yang diminum oleh ibunya, itulah melalui placenta yang dimakan oleh janin itu. Satu sistem manusia tak boleh fikir yang Allah buat. 9 bulan 10 hari tu tuan, 9 bulan 10 hari janin makan tu turun placenta. Kalau ada doktor kat sini, dia boleh explain lebih hebat lagi. Tapi Allah sayang kita. Mak kita sayang. Tuan-tuan mengandung kan tuan-tuan mengandung sulung, anak sulung. Bergerak aja budak tu, kita ambil tangan suaminya. Abang, sini. Bergerak pula ke depan. Bang, sini bang, sini. So excited anak sulung. Sayangnya mak, looking forward nak melahirkannya. Ayah Allah 1000 juta kali sayang lebih kepada janin itu daripada ibunya sendiri. Allah sayang kita. Menantu kita yang tak semayang tu Allah sayang. Tak semayang, dia makan tak? Dia makan. Tak semayang, dia ada kerja tak? Dia ada kerja. Tak semayang, dia ada gaji tak? Tak semayang, dia sihat tak? Sihat. Allah sayang dia walaupun tak semayang. Allah sayang dia walaupun tak pernah datang ke surau Taman Jaya tadi. Aman Jaya, Aman. Alam Jaya, Allah. Minta maaf. Alam Jaya. Pasal saya tak pernah datang sini ni, dia tak masuk lagi dalam kepala saya ni. Taman Alam Jaya. Allah sayang saudara-saudara. Dan Allah sayang kita tak ada batasnya. Yang rukuk dan sujud di belakang tadi, Ustaz Azlan, Allah sayang. Yang tak pernah datang, tak pernah rukuk dan sujud, ada anak kita tak rukuk dan tak sujud, Allah sayang dia. Saudara, yang kedua, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Rasul nombor 2 mesti
mesti kita sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perempuan tak datang surau ni tak ada rasa sayang kepada Nabi. Macam mana nak sayang kepada Nabi? Tuan-tuan bagi tahu saya, bapa tak pernah cerita Nabi, mak tak pernah cerita Nabi. Besok 12 April Rabiul Awal, tak lama lagi ni ialah hari kebetulan Nabi Muhammad yang kata Maulid Rasul, kita cuti satu hari. Saya yakin anak dara kita yang sudah berumur 23 tahun ada di rumah, ada 2 orang anak dara, tak pernah dengar sekali pun duduk 1 jam dengar daripada ustazah cerita mengenai Maulid Rasul, sejarah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak pernah dengar. Lepas tu Isra Mi'raj. Mana ada anak muda kita datang dengar Isra Mi'raj? Mana ada anak dara datang mendengar Isra dan Mi'raj? Mana ada anak turun kita datang mendengar cerita Isra dan Mi'raj? Akhirnya tentang hal Nabi, zero knowledge on the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zero knowledge, almost zero. Tak percaya Cik Romzi, kita minta anak-anak kita kat sini berdiri 5 minit. Din, tolong cerita kat kami semua tajuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia nak cerita? Bagi tahu saya apa dia nak cerita. Tajuk dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nak cerita apa? Panggil anak dara kita, cerita kat sini. Aida, cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in 5 minutes. Dia nak cerita apa? Dia tak tahu. Dia tak baca. Dia tak dengar ceramah. Dia tak buka TV Al-Hijrah. Tak ada. Dia ada telefon, dalam telefon macam-macam ada aplikasi tentang rancangan-rancangan agama. Dia tak buka. Dia chat dengan boyfriend dia berkejam-kejam. Inilah cerita ini tuan-tuan. Ahabba ilaikum minallah wa rasul, sayang kepada Nabi, sayang. Tadi tuan-tuan dan puan macam mana sayang kepada Nabi? Habis saja semayang ni, tuan-tuan mesti kita sebut perkataan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan kita sebut banyak kali tuan-tuan dalam salat, terutama dalam tahiyat akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kalau anak kita tak ada di sini, di rumah pun tak semayang, di sini pun tak datang, bila dia nak sebut berselawat kepada Nabi Muhammad SAW? Saya yakin ada anak kita dah 40 hari tak pernah berselawat kepada Nabi. Bila dia nak selawat? Pasal apa dia nak selawat kalau dia tak semayang? In what occasion will he be mentioning the name of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam if he or she doesn't offer prayer? Dan sebab apa? Sebab itu tuan-tuan dan puan kalau tuan-tuan pergi keluar negara, saya selalu bagi kadang bisaran di Jordan. Pernah saya bagi bisaran di Jordan, di mana-mana kan. Selalu sebut Muhammad dalam khutbah ke apa, Muhammad penuh menyebut sallallahu alaihi wasallam. Betul saudara. Di Malaysia tak ada. Sebagian anak kita tak tahu nak sambut bila sebut Nabi Muhammad, bila sebut Rasul, bila sebut Nabi, tak sambut sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menyebut sallallahu alaihi wasallam sekali, Allah bagi kita berapa kali? Berapa kali Allah bagi kita? 10 kali. Sebut 10 kali, Allah bagi 100 kali lagi Allah bagi. Bagi pahala kerana kita menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallah, Jumaat. Ini surah Jumaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan Rasulnya, Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah bagi penghormatan, Allah menyebut nabinya, Allah make the Nabi in high esteem. Allah tetap menyebut Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Allah yang mencipta Nabi, Allah menghormati Nabi. Kita ni antara kita tentu dengan batu tu, batu lebih mulia daripada kita kalau kita tak semayang. Betul. Antara kita dengan lipan lebih mulia daripada Allah. Di sisi Allah kalau kita tak semayang. Apa guna kita tak semayang? Manusia tak semayang.
Manusia tak jaga semayang, manusia tinggalkan semayang, manusia tak ke masjid, manusia tak ke surau. Surau alam jaya ni. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi. Saya nak tambah satu lagi. Dekat sini memang tak ada, tetapi ada, memang ada di dalamnya, tapi tidak disebut secara eksplisit. Allah, Rasul sayang kepada ibu dan ayah. Saudara, saya nak tanya perempuan rasa-rasalah sehingga setakat ini ada 4 orang anak. Perempuan berpuas hati ke tentang tumpahan kasih sayang anak kepada kita? Mari kita tengok satu persatu. Saya nak tanya Cik Romzi. Cik Romzi berapa orang anak? Minta maaf. 4 betul saya. Gaya duduk tu memang 4 lah. Saya tanya tadi, memang saya dah tahu dah 4. Saya dah rasa 4. Okey. 4 orang anak saya 8. Agak double long time. 8. Tapi sudahkah kita merasakan kita sudah sampai satu titik di mana kita berpuas hati dengan tumpahan kasih sayang anak kepada kita sebagai ibu dan ayah? Contoh, saya nak tanya Cik Romzi. Jawab tak payah jawab dengan mulut lah, jawab dengan hati je. Bila masanya? Anak yang sulung umur berapa tahun? 26. Alhamdulillah, bagus. Itu yang saya nak tu. Bila masanya anak-anak kita datang merapati kita, bawa air, kita ada 3 orang, 2 orang anak dengan mak, dengan ayah, 4 orang, bawa air dengan mak dan ayah, duduk-duduk, bawa biskut, duduk-duduk, ambil masa dalam 20 minit, bercerita dengan ayah dan mak, dengar cerita ayah dan mak, tukar-tukar joke dengan ayah dan mak, teasing ayah dan mak, pandang muka ayah dan mak, gembira dengan ayah dan mak, pegang-pegang ayah dan mak, tepuk-tepuk ayah dan mak. Bila? Saya nak tanya perempuan, bila? Anak-anak kita dah tuan-tuan tengok lah, tuan-tuan dah sampai umur 50-60, makin tuan-tuan tua, makin dia menjauhi tuan-tuan. Makin tuan-tuan tua, makin tak selesa nak duduk sebelah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak pergi balik kampung misalnya tuan-tuan, anak katakanlah ada umur 21 tahun, anak perempuan, nak letakkan duduk di sebelah ayah dia, dekat belakang, seat belakang tu, anak kita tak selesa tuan-tuan. Dia nak cari duduk sebelah adik dia, bukan pasal bapak dia, pasal tak selesa nak duduk sebelah bapak dia. Bayang tuan-tuan, anak kita tak selesa nak duduk sebelah kita dalam perjalanan daripada Kuala Lumpur ke Batu Pahat, 4 jam perjalanan. Anak kita tak selesa nak berjalan dengan kita, katalah nak berjalan dengan kita, pergi shopping dengan kita, Nur pergi Sogo, selesa kan anak kita? Anak dara kita dengan turuna kita, dengan Hasan Ali ni, bawa Hasan Ali ni nak pergi shopping, tak selesa. Pasal apa dia tak selesa dengan saya? Ayah dia ni, tapi tak selesa. Dia selesa dengan kawan dia, dia selesa cerita dengan kawan dia, dia selesa berborak dengan kawan dia, dia senyum dengan ketawa dengan kawan dia, dia gelak ketawa dengan kawan dia, dia kerjok dengan kawan-kawan dia. Tak ada dengan mak bapak dia. Saudara, bila saya ada program tuan-tuan, bila saya ada program Kuliah Duha biasanya lah, Kuliah Duha ni biasanya 90% perempuan lah yang hadir Kuliah Duha. Bahasa minum tu biasanya 4-5 orang akan datang jumpa saya, biasalah. Apa komplain dia tentang anak ni? Saudara ya, anak yang dah kahwin duduk dengan dia, saudara, anak ni layan isteri dia, menantu kepada mak ni lebih-lebih dibandingkan dengan mak dia sendiri. Layan isteri lebih daripada mak bapak sendiri. Macam mana saudara rasakan? Duduk satu rumah, anak sulung kita dengan menantu kita, bergendut-gendut. Mak dia tak kisah, ayah dia tak kisah. Keluar daripada rumah kita berpegang tangan dekat pintu tu tuan-tuan, tapi dia tak pernah sambut tangan ibu dia naik tangga.
Ibu yang sakit lutut berumur 67 tahun itu. Saudara, tengok anak kita. Mana ada anak kita bila kita tanya soalan, anak kita cuba nak memanjangkan jawapan. Kita tanya sepatah, dia jawab sepatah. Jawab sepatah, jawab sepatah. Tanya sepatah, jawab sepatah. Anak kita tak ada bahasa, hilang bahasa nak cakap dengan mak dan ayah. Malam tadi saya nak sebut lagi. Dengan Facebook ni, anak-anak kita dengan menantu-menantu kita pergi makan sana, pergi makan sini, pergi makan sana, pergi makan sini. Pergi makan Korea, pergi makan Vietnam, pergi makan daging bakar, pergi makan sizzling. Pergi makan. Gambar dia pergi makan tu. Gambar dia menyuap tu. Allah. Dia pergi makan dengan isteri, dengan anak dia, dengan anak 4 orang dia bawa. Balik secepis daripada secepis, ambil mi, secepis mi tu pun tak mampu nak bawa balik untuk bagi mak dan ayah yang tengok dalam FB. Mak tu tercucur air liurnya. Jadi bayangkan, inilah yang berlaku tuan-tuan, inilah yang berlaku. Anak kita duduk di luar, sekali-sekali hari Sabtu dia datang bawa anak. Hari Sabtu datang bawa anak, 4 orang anak, ada 3 orang duduk di luar. Dekat 10 orang anak dibawa. Seorang pun tak bawa roti ke, nak bawa roti canai ke, nak bawa. Mak umur 69 tahun lah, bongkok jerang air, tuan-tuan. Kesian. Kenapa anak kita sampai hati begitu? Kenapa? Kenapa dia perlu seksa mak dan ayah dia begitu? Dan saya nak beritahu tuan-tuan dan puan, perbuatan anak-anak ini saya nak sebut. Kalau ada satu perkataan yang keluar daripada mulut anak, tuan-tuan dengar ni. Ada satu perkataan yang keluar daripada mulut anak. Satu perkataan, bukan 10, bukan 12, bukan 10, bukan 100. Satu perkataan. Perkataan itu menggoris hati ibu itu, sudah cukuplah malaikat-malaikat menutup pintu syurga buat mereka. Tertutup pintu syurga buat mereka. Bagi tahu anak kita, tertutup pintu syurga buat kamu. Ada hadis tuan-tuan ya, Cik Romzi ya, semua dosa-dosa, hampir semua dosa-dosa Allah balas di akhirat. Semua dosa-dosa tuan-tuan, semua dosa-dosa Allah balas bila sudah mati. Bila sudah melalui proses alam kubur, kemudian itu dibangunkan pada kiamat nanti, diletak di alam barzakh, diletak di alam mahsyar, pada mahsyar. Semua ini. Maknanya dosa-dosa yang kita lakukan akan dibalas di akhirat. Tapi ada satu dosa tuan-tuan, Allah tak tunggu kematian, Allah tak tunggu akhirat. Di dunia sudah dibalas. Dosa apa? Dosa derhaka terhadap ibu dan ayah. Termasuk saya yang cakap ni. Ada satu dosa yang akan dibalas masa mereka hidup di dunia, tak tunggu mereka mati, ialah dosa terhadap ibu dan ayah. Derhaka kepada ibu dan ayah. Saya tengok tuan-tuan, anak-anak derhaka ni hampir semua rumah, mungkin termasuk rumah saya. Anak masa muka dengan mak ayah, masa muka, depan-depan kita dia masa muka, depan-depan kita tuan-tuan, dia tunjuk yang dia tak suka dengan kita. Depan-depan kita dia cercanya kita. Apa lagi anak-anak tuan-tuan ni, tak maaf saya sebut ni, tuan-tuan dah ada 3 orang anak dah bekerja. Tuan-tuan pun setengahnya dekat pension dah. Pendapatan tak berapa banyak, masih nak menyara lagi, ada adik lagi yang masih bersekolah. Kok seorang, kita tahu anak kita seorang gaji 6,000, seorang gaji 4,000, sekolah gaji 8,000. Tak adalah setengahnya. RM10 pun tak bagi sebulan kepada mak dan ayah. Ini yang saya dapat daripada mak dan ayah bagi tahu saya.
Macam mana? Apa masalahnya? Dia boleh makan keluar, tuan-tuan. Dia boleh makan berbagai keluar. 4 orang anak dengan dia 22 orang. Dia boleh bayar selama je RM160 sekali duduk. Tapi untuk mak, sekali datang balik, sebulan sekali, 2 bulan sekali. Kok nak balik tu, masuk terus dalam Bukit Bapa tu. Masuk terus RM200, RM300, masuk terus. Tak ada. Ada anak saudara kita, tuan-tuan, sampai hantar ke pintu dah. Anak saudara ni hantar ke pintu dah. Budak-budak tak adalah nak ulur RM1 ke. Macam mana, tuan-tuan ni? Anak saudara kita, kan banyak anak saudara kita balik kampung tu. Tengok kita, maklumlah orang dah bercerah datang, ada berkuala Lumpur. Tak ada lah. Di mana hati insan kita? Di mana sifat silaturahim? Di mana sifat kasih sayang kita? Di mana? Pasal apa, tuan-tuan? Pasal kita tak sayang Allah. Kalau kita sayang Allah, beres. Let me repeat. If you were to be loving God, everything will fall into places. Kalau kita sayang Allah, Allah bereskan yang lain dalam kehidupan kita, termasuk hubungan dengan adik-beradik dan mak ayah dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak ada, kita tidak baik hubungan dengan Allah, kita berhutang dengan Allah, hutang mengenai amal-amalan yang diwajibkan kepada kita, inilah masalahnya. Masalah dengan mak, masalah dengan adik-beradik, masalah dengan bergaduh adik-beradik. La ilaha illallah, tuan-tuan. Bergaduh adik-beradik ni hampir setiap rumah tentang bergaduh adik-beradik. Tak besar-besar tak bertegur adik-beradik. Yang perempuan tak tegur yang perempuan, yang lelaki tak tegur yang perempuan, perempuan tak tegur yang lelaki. Dalam rumah yang sama. Dan ini yang berlaku. Semuanya ni, tuan-tuan, semuanya ni penyelesaiannya satu saja. Tak ada 2, tak ada 3, tuan-tuan. You take my word. Penyelesaiannya satu saja. Apa dia? Balik kepada Islam, balik kepada agama. Anak degil, agama. Anak tak ada sembahyang, balik kepada agama. Anak tak minat kepada surau, balik kepada agama. Suami daripada dulu sampai sekarang yang sentiasa menyeksa isterinya, balik pada agama. Rumah tangga yang tak aman, tuan-tuan, balik rumah panas rasa. Duduk ruang tamu panas, duduk di dapur panas, masa makan panas, tuan-tuan. Fizikal panas. Balik agama. Benci tengok mak mertua, balik pada agama. Berapa orang yang tak baik dengan mak mertua? Ramai orang yang tak baik dengan mak mertua, dengan bapa mertua, sampai mati tak berbaik dengan mertua, dengan bapa mertua. Tak boleh. Balik. Jadi saudara, apa yang saya nak sebutkan ni, dalam konteks ini ada 2 perkara saya nak sebut malam ni. Azan tidak lagi azan ya? Berapa minit lagi? 10 minit lagi? Okey. Itu masalah. Saya tak mau congkil lagi masalah. Banyak masalah, tuan, banyak masalah. Belum congkil lagi masalah suami isteri. Masalah suami isteri sekarang ni, Cik Romzi ya, statistik yang mengatakan di Selangor wilayah, manusia yang bercerai di akhir usia 60, 70, 80 tahun bercerai, statistiknya masih meningkat, makin meningkat. Kesian, tuan-tuan. Tadi imagine lah, saya umur 75 tahun ni bercerai dengan isteri. Tuan-tuan cuba bayangkan. Kalau kita bercerai umur 30-an, at least, tuan-tuan, at least ada benda yang nak dipandang, ada benda yang nak disandar, ada benda yang nak diiring, ada benda yang nak dikuasai. Tapi kita dah umur 60-70 bercerai ni, tak ada dinding lagi dah, saudara. Dinding anak dah tak ada dah. Dinding kasih sayang dengan adik-beradik dah tak ada dah. Dinding dengan menantu dah tak ada dah. Tak ada dah. Kita sebatang kara. Dalam sebatang kara tu bercerai pula. Kebanyakan disebabkan oleh tidak mengamal agama. Suami tak datang masjid, suami tak salat,
Isteri tak salat, meniaga, dalam meniaga untung tak berapa sen, tapi rugi di sisi Allah, terus menerus mengatasi keuntungannya. Jadi apa nak buat sekarang? Saudara, saya nak cadang kalah. Ada dua perkara kat sini, tuan-tuan. Pertama, saudara, pengalaman saya lah. Saya dah tulis banyak buku dah, 40 buku saya tulis. Saya dah tulis 40 buku, tuan-tuan. Nanti saya nak cerita buku yang terakhir, ada tiga buku yang terakhir. Yang baru saja buku ni saya tulis. Tapi saya dah tulis 40 buku. Tentang keluarga, tentang anak, tentang isteri, tentang suami, tentang kerjaya, tentang kelahiran, tentang macam nak didik anak-anak yang sempurna, anak-anak yang intelligence, anak-anak yang berjaya. Saya ada pengalaman tentang itu, tuan-tuan. Saya tulis tentang itu dan terjelma dalam kehidupan saya. Minta maaf saya sebutkan, anak saya 88 masuk universiti, tuan-tuan. Ada yang computer engineer, ada yang banker, ada yang, tapi satu perkara, tuan-tuan, minta maaf saya sebutnya, daripada awal kecil-kecil saya letakkan bibit agama kepada mereka. Yang saya sebut tadi, tuan-tuan, pagi pukul 5.30 bangun. Inilah tangan yang ketuk pintu anak saya, tuan-tuan. Ini mereka mesti bangun, mesti pergi ke masjid, mesti pergi ke surau. Akhirnya dah jadi tradisi. Anak saya yang tua sekalipun dah 49 tahun. Masjid, surau tak tinggal, Quran tak tinggal. Tak maaf, tuan-tuan, saya minta maaf. Tentang diri saya ni saya minta maaf. Saya cerita diri saya ni bukan yang terbaik, tapi saya saja nak ceritalah pengalaman saya nak didik anak ni. Agama, didik anak, bukan ajar dia. Baik? Belum? Itu tadi punya azan. Okey. Kalau azan kan bagi tahulah. Jadi tuan-tuan, faktor agama. Hidupkan agama. Apa yang nak hidupkan agama? Ada dua perkara, tuan-tuan. Dua perkara mesti hidup. Pertama, solat. Jangan tinggal solat, jangan tinggal solat. Cerongji, saya minta maaf. Dengan saya ni saya nak lapik cakap tentang saya pasal peribadi, ya. Saya mula solat umur 6 tahun, Cerongji. 6 tahun. And I cannot remember bila saya tinggal solat. I cannot remember. Saya belajar di Amerika 7 tahun. 7 tahun saya belajar di Amerika. Sampai kepada peringkat tempat saya belajar tu, PhD saya di Wisconsin namanya, sepadan dengan Kanada. Dia punya musim sejuknya 7 bulan. Dalam 1 tahun tu 7 bulan musim sejuk. 7 bulan tu ada snow lagi. Saudara, ambil wudu, snow tu lomorkan muka, ambil wudu. Tapi sembahyang tak tinggal tu, Jadi sebab itu mudah sikit mengendali keluarga. Anak yang salat, insya-Allah anak ni sukar nak derhaka kepada mak dan ayah. Anak yang salat, anak ini tidak akan membawa problem kepada kehidupan ibu dan ayah. Anak yang salat, anak ini mudah ditegur, mudah dinasihat. Anak yang solat, dah. Okey. Sila.
Jerome kita sambung sikit ya. Perempuan kita boleh sambung sikit ke? Boleh? Sambung sikit dah sampai 9-10 begitu. Boleh ya? Tahan? Boleh tahan ke? Saya mengatakan tadi, tak ada keluarga yang tak ada masalah, termasuk keluarga saya lah. Tapi kita kena cari cara menyelesaikan masalah. Saya nak repeat, tak ada keluarga yang bebas daripada masalah. Masalah dengan suami, masalah dengan isteri, masalah dengan anak, masalah dengan menantu, masalah berniaga, masalah di tempat kerja, masalah. Dan kita kena hidup dengan masalah. Tetapi kita tidak boleh hidup berterusan dengan masalah. Sebab masalah ni ganggu kita di akhir umur kita nanti. Dia ganggu kita. Sedangkan sembahyang, anak kita baru kahwin, baru 6 bulan kahwin, dah minta bercerai. Sedangkan sebagai bapa mentua ni, sedang khusyuk ke sembahyang? Nak fikirkan anak kita baru kahwin 6 bulan nak bercerai ni. Betul sekarang. Khusyuk ke? Polis dah tanya anak kita, nak cari ada budak lagi. Orang kata anak kita yang terlibat dalam satu kecurian kecil di kampung kita. Saudara boleh khusyuk ke sembahyang? Apalagi dengan suami, tuan-tuan, dengan suami.
Suami yang tak reti nak ucap terima kasih. Dah kahwin 40 tahun kahwin, tak pernah ucap terima kasih kat isteri. Tak pernah bagi satu recognition kepada isteri. Tak pernah cerita yang baik kepada teman-teman dan sahabat saudara mara tentang kehebatan isteri. Macam mana? Ada suami yang macam tu. Isteri kita komplain, isteri komplain, jumpa saya komplain. Saudara, masalah. Tapi saya katakan tadi, masalah, kita tak boleh hidup dengan masalah tapi tidak mencari jalan keluar kepada masalah. Dan saya dah kata tadi, jalan keluarnya tak payahlah tuan-tuan, tak payah susah-susah. Tak payahlah jumpa, kalau masalah kata masalah emosi nak jumpa psikiatris, tak payah. Psikiatris itu pun ada masalah. Tak payah, betul. Apa nak buat? Menghadap Allah. Betul saudara, menghadap Allah. Ini pengalaman saya, menghadap Allah. Kita cuba ajarkan saya hidup dengan dulu dengan siasah. 16 tahun tuan-tuan, saya naik presiden parti. Masalah. Kerja saya sebagai esko, masalah. Saya pernah jadi DO tuan-tuan, DO Kuala Selangor. Saya dulu PTD. Masalah. Tapi tuan-tuan, alhamdulillah 8 anak ni tak banyak timbulkan masalah. Pasal saya letak neracanya. Apa neracanya? Islam dan iman. Betul. Sebab itu, saudara, ada 2 perkara saya sebut tadi. Pertama, salat. Kalau ada di antara ahli keluarga, anak ke, bapa ke, mak ke, adik ke, abang ke, dalam rumah yang sama tak salat, malaikat tak ada di rumah tuan-tuan. Malaikat tak ada di rumah, malaikat tak tunggu rumah kita. Bila malaikat tak ada, pengganti malaikat ialah iblis. Apa iblis buat? Laga-lagakan. Betul tu, serius. Tapi kalau rumah kita dipagari oleh malaikat, pagi-pagi tuan-tuan 6 minit azan, 5 minit sebelum 6 minit tuan-tuan dah ada dengan isteri, dengan anak, dah ada di surau ni. Surau ni Alam Jaya ni. Tuan-tuan dah ada di surau Alam Jaya. Mana syaitan iblis nak ganggu kita tuan-tuan? Mana dia? Bagi tahu mana dia. Pasal pagi-pagi kita dah tutup jalan-jalan malaikat dan iblis. Sebab itu penyelesaian yang pertama, kalau tuan-tuan tak buat hari ini, tak buat besok, sampai mati tuan-tuan tak buat. Kalau tuan-tuan tak buat sesuatu yang kita tak ambil sesuatu yang drastik, you will never get to unsolve, to resolve problem yang sedang kita alami ini. Maka sebab itu, solat. Balik ini tuan-tuan, saya agak balik ini, you got to be bold, terutama yang suami-suami. Balik ini suami-suami, tuan-tuan, ayah-ayah ni kena bagi tahu anak, kena bagi tahu isteri, mesyuarat 10 minit, 15 minit sebelum tidur. Apa dia? Tadi aku dengar ceramah Dr. Hasan Ali. Dr. Hasan Ali telah memberikan berbagai-bagai masalah, ada peringkat keluarga, peringkat isteri, peringkat suami, peringkat anak-anak, peringkat kerja, berbagai-bagai. Dan Hasan Ali mengusulkan ada 2 cara menyelesaikan masalah. Yang pertama, balik pada agama yang nak ditekankan solat. Ayah anda mulai malam ni dengan ayah, dengan mama. Rumah ni tidak ada orang yang meninggalkan solat. Tidak ada orang yang meninggalkan solat. Mulai malam ini, you have got to tell the children. Please tell the children. Please tell your wife. Kalau tuan-tuan tak pernah buat, malam ini bagi tahu. Pahala besar tuan-tuan. Malam ni tuan-tuan catat satu history dalam keluarga kita. Malaikat tuan-tuan, malaikat di langit, malaikat di bumi bersatu menyokong apa yang kita nak buat. Bahawa kita nak letakkan satu batu asas dalam keluarga untuk keluar daripada masalah-masalah. Bahawa rumah kami ini, rumah tangga kami ini tidak akan meninggalkan solat. Setiap ahli yang sudah akil balik tidak meninggalkan solat. Resolusi yang pertama. Tuan-tuan nak tahu satu hadis meninggalkan solat. Saya rasa ustaz-ustaz kat sini pun dah sebut hadis ni.
Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, wahai anakku, engkau tinggalkan salat dengan sengaja. Wahai menantuku, engkau tinggalkan salat dengan sengaja. Wahai isteriku, engkau tinggalkan salat dengan sengaja. Wahai suamiku, engkau tinggalkan salat dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Bukan main tuan, bukan main. Zaman Sayyidina Umar tak salat dia hukum bunuh tuan, hukum bunuh. Hukum bunuh. Tuan cuba baca. Garis pemisah antara kufur dengan iman, garis pemisah. The dividing line between kufur and iman, salat. Tak salat kufur, salat beriman. Tuan pilih, hendakkan anak yang beriman, hendakkan anak yang kufur, hendakkan suami yang beriman, hendakkan suami yang kufur. Suami yang kufur tidak menyelesaikan masalah, anak yang kufur tak menyelesaikan masalah, keluarga yang kufur Allah tidak selesaikan masalah mereka. Yakinlah tuan-tuan, yakinlah pengalaman hidup saya 75 tahun ni. 8 orang anak saya didik, 15 cucu saya ada. Dan saya didik masyarakat. Mungkin ada anak tuan-tuan dah ikut sama camp saya tak tahulah. Mungkin ada lah yang dah ikut sama camp saya 30-40 tahun yang lalu. Macam mana saya ajar dalam sama camp tuan-tuan ni? Daripada hari pertama sampai hari yang ke-4 hari. Untuk mak dan ayah, 5 perkara tuan-tuan. Siapa-siapa yang dah ikut ni, dia ingat. Salam mak, cium tangan mak, dakap tubuh mak, cium dahi mak, bisik di telinga mak, I love you mama, I love you mama, I really love you mama. Siapa-siapa saya jumpa sekarang ni tuan-tuan, satu Malaysia ni, Singapura, Sarawak, Sabah, Brunei, minta maaf lah dia Romji. Saya ni kalau masuk restoran, saya minta maaf cakap ni. Jarang sangat bila saya sampai kaunter tu saya nak bayar. Semuanya mengatakan, dah settle doktor, dah settle, ada orang dah bayar. Siapa orang? Dia pun tak nak tahu doktor. Serius tuan, serius. Jarang sangat. Daripada 10, 1 agak saya bayar. Itulah roh pendidik. Itulah roh orang yang mendidik masyarakat. Itulah roh orang yang didik atas dasar Islam dan iman. Saudara yang saya muliakan sekalian, salat. Yang kedua tuan-tuan dan puan, salat. Tuan-tuan jangan tinggal satu tempat dalam hidup ini. Jangan tinggal tempat ini. Dalam keadaan apa pun, susah, senang, apa pun, satu tempat jangan tinggalkan. Apa nama tempat tu? Surau Alam Jaya jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan Surau Alam Jaya. Mulai daripada malam ni bagi tahu anak kita, besok pagi ayah hendak mama, ayah, kakak, adik, engkau semuanya naik kereta, separuh naik motor, separuh naik kereta. Pukul 5 minit sebelum pukul 6 kita akan berada di Surau Alam Jaya. Besok kejap ni lepas semayang, doa seorang ni, pasal doa panjang kot seorang-seorang, atau pergi sekolah lah. Yang itu pakai uniform sekolah terus. Nah, kena buat ni, kena buat. Kalau tak buat tuan-tuan bayangkan. Bayangkan kalau anak kita terus-menerus tak semayang, tuan-tuan dah tahu apa akibat tak semayang, kufur tak semayang, kafir tak semayang. Macam mana kita nak hidup lagi dengan anak-anak ini, dengan kekafiran, kekufuran ini? Macam mana? Tuan-tuan pun serba salah, isteri kita serba salah. Apalagi isteri dah tak dapat dukungan, sokongan daripada suami. Saya sebut ni tuan-tuan dan puan, saya sebut ni. Nanti suami isteri kita, bang, macam mana Dr. Hassan kata tadi ni? Sebelum tidur ni nak panggil budak-budak ni, tapi suami buat tak tahu je ni. Kesian ni isteri-isteri ni, yang biasa isteri-isteri ni yang dapat keinsafan dulu. Suami jarang dapat keinsafan. Ini yang berlaku. Tuan-tuan akan tengok nanti dia berlaku. Alah, nanti suami kata, alah itu Hassan, itu dia cakap boleh lah. Nanti dia cakap macam tu, suami kita cakap macam tu nanti. Dia cakap boleh lah, dia boleh cakap, dia penceramah, dia cakap. Kita ni bukan penceramah. Dia bercakap gitu. Suami kita galih ke begitu pula.
Itu saudara yang berjaya sekalian, jangan tinggal surau alam jaya. Saudara, kat sini orang yang pencen ada tak yang dah pencen? Ada? Ada tak dalam 30% yang pencen? Berapa persen yang pencen? Agak-agak lebih kurang tak? 15%? Oh, ni kira orang muda lah kat sini ni. 15%. Okey. Yang pencen tu tuan, yang minta maaf saya sebut yang pencen. Saya pencen. Berapa tahun dah saya pencen tuan? Saya 70 juga. Pencen umur 60. 15 tahun dah saya pencen tuan ni. Pencen tuan dia. Tuan-tuan kena infakkan masa untuk memperbaiki diri. Tak mau dah duduk dalam majlis lawa-lawa tuan-tuan. Tak ada pasal. Tuan-tuan dan puan, kita dah menghadap Allah. Tuan-tuan akan mati. Ni semua akan mati. Semua akan mati ni. Cik Romzi akan mati. Dia lebih muda daripada saya. Dia ingat dia boleh mati kemudian daripada saya. Saya nampak dia mati dulu daripada saya. Berapa umur Cik Romzi sekarang? 53? Oh, tengok tuan-tuan. 53, saya 75 saya. 12 tahun saya lebih tua daripada dia tuan-tuan ni. 12 tahun ke 23 tahun? 22 tahun? 22 tahun? 22 tahun? La ilaha illallah. Baru saya terasa malam ni saya tua benar dah ni. Tapi saudara, saya nak bagi tahu lah, kita akan mati tuan-tuan. Jahil agama macam mana nak mati? Jahil ilmu fardu ain macam mana nak mati? Jahil bacaan-bacaan salat macam mana nak mati? Saya nak tanya tuan-tuan, bila tuan-tuan berikan tuan-tuan punya bacaan-bacaan ni disemak oleh Ustaz Azlan ke Ustaz mana-mana ke, semak bacaan kita, tak tahu bacaan kita betul tak betul tuan-tuan, tak tahu, terutama Fatihah. Fatihah ni tuan-tuan, Fatihah ni, saya nak bagi tahu Fatihah ni, kalau tuan-tuan tak boleh baca tetapi terus menerus belajar untuk membaiki bacaan, tak betul baca pun, masih tak betul baca pun, Allah juga terima. Tapi kalau tak boleh baca, tak nak memperbaiki, tak nak belajar, tak nak cari guru, terus-menerus salah membaca Fatihah, walau satu huruf salah, tak nak belajar, tak nak berguru, salatnya tidak diterima oleh Allah, walaupun satu huruf. Contoh, kata baca Alhamdulillahirabbil alamin, bukan Alhamdulillahi rabbil alamin, bukan ain. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rah tak betul. Iyaka tak betul. Iyaka. Minta maaf lah tuan-tuan, saya bukan nak mengajar tajwid ni, tapi tak tua-tua sampai tua-tua umur 70. Waladhalin, bukan dod. Waladhalin, dod. Tapi kalau kita tak ada tasmih, punya bacaan bagusnya Azlan ni tuan-tuan ni, tasmih, aku dah malu-malu tuan-tuan. Inilah masanya. Guru ada, budak-budak tahfiz ramai dekat sini, kita tak nak, kita malu. Jangan malu nanti di alam kubur, jangan malu di padang mahsyar, jangan malu di depan Allah. Pergi tuan-tuan. Saya tengok, ya Allah tu, kul pun tak betul. Kul huwallahu, bukan kul. Qul, qaf, qul huwallahu ahad, tak ada da tu, tak ada qalqalah, tak betul. Allahu samad, sad, bukan samad.
Allahus Samad. Dia bagi kepala kubra. Tak maaflah tuan-tuan. Berapa banyak nak belajar ni tuan-tuan? Berapa banyak nak belajar? Sebab itu tuan-tuan rempan, saya minta maaf saya. Tak adalah tuan-tuan saya nak duduk kedai-kedai, pergi makan capati, pergi makan roti goyang. Ada roti goyang kan? Roti jantan ke roti goyang tuan? Saya tahu Cik Romji ni suka roti jantan ni. Duduk sampai dekat 2 jam. Nak buat apa? Tak nak. Cerita mengenai 2 minggu yang lalu punya cerita pilihan raya. Tak payah dah. Cerita pilihan raya. Kita nak masuk syurga. Kita nak menang calon syurga. Serius tuan-tuan. Tak boleh. Tuan-tuan ya. Benda-benda yang tak ada kaitan dengan Allah. Perempuan-perempuan wanita yang tak ada kaitan dengan Allah. Duduk-duduk dalam majlis yang tidak ada kaitan dengan Allah. Sejam 2 jam. Tak sebut nama Allah. Tak sebut nama Nabi. Tak bekerja untuk agama. Majlis itu namanya lagha. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Apa lagha? Lagha ialah perkumpulan duduk dalam majlis 2 orang, 3 orang, 4 orang, duduk sejam 2 jam, tak cerita kebesaran Allah, tak cerita agama, tak cerita memperbaiki masjid, tak cerita memperbaiki surau, tak cerita untuk memperbaiki ibadah, tak cerita untuk didik anak, tak cerita untuk didik isteri. Lagha. Janganlah tuan-tuan. Kita nak mati ni. Tuan-tuan bukan nak jumpa Perdana Menteri, nak mati, tak ada. Tuan-tuan akan jumpa malaikat maut. Tak ada. Tuan-tuan bukan nak jumpa siapa-siapa, tak ada. Nak jumpa malaikat maut, nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Bayang tuan-tuan, kalau kita mati tak boleh mengucap la ilaha illallah. Sebab itu tuan-tuan nanti akhirnya 91 minit dah. Jadi jangan lupa tuan-tuan ambil brosur ni. Nanti saya akan sebutkan apa brosur ni. Okey, baik tadi. Nombor 1 salat. Nombor 2 jangan tinggal surau Alam Jaya. Betul saya sebut dah? Alam Jaya. Ya terus bagus. Surau Alam Jaya jangan tinggal. Muslimat ni datang surau ni kalau ditemani oleh mahram. Kalau tak ada mahram, tak payah datang. Mesti ada mahram, anak ke, suami ke, yang menemani dia, menantu ke, baru datang. Tapi yang laki-laki mesti datang. Mesti. It is a matter of must. Tuan-tuan saya nak sebut subuh, bawa anak, bawa isteri, bawa suami, jangan miss sampai 40 hari. Jangan miss. Datang subuh 40 hari dengan niat kita nak memperbaiki diri, nak mendekatkan diri kepada Allah. Itu niatnya. 40 hari, jangan tinggal. Wa iman 1 hari, jangan tinggal. Hari yang ke-41 tuan-tuan akan pandang memandang muka isteri, muka suami, muka anak-anak. Tuan-tuan tidak ada perkataan nak nyatakan rasa seronoknya. Allah sudah ubah. Allah tempa hati-hati insan. Allah yang tempa hati-hati insan. Pasti tuan-tuan, pasti. Saya kata pasti. Suami yang pemarah hilang pemarah. Suami yang tak pernah sebut terima kasih, menderu terima kasih. Anak-anak yang tak pernah cium tangan mak, tak pernah dakap. Dia tidak akan pergi kerja selagi tak mencium, tak mendakap ibunya, tak mencium dahi ibunya. Betul serius tuan-tuan. Tuan-tuan saya nak bagi tahu kalau tuan-tuan ada anak macam 8 orang ni, kalau tak dicium-cium, rumah tangga saya, anak-anak saya cium-cium tuan-tuan. Saya telefon anak, ujungnya mesti saya sebut, okey sayang, okey, alright, okey see you, okey sayang, bye, bye sayang. Betul tuan-tuan. Anak saya tua 49 tahun, sayang lagi, panggil sayang. Buat tuan-tuan, buat. Memang susah, tapi kena buat. Memang susah. Nak beri salam kepada isteri, senang ke?
Cik Romli nak bagi salam kepada isteri. Pandang muka isteri, isteri Salia. Ya, Assalamualaikum. Senang ke? Dia pun jawab, ya tak, ya betul kau tua ni. Padahal tuan-tuan dan puan, saya nak bagi tahu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara manusia yang namanya manusia ahli syurga ada 3 jenis manusia ahli syurga. Salah seorang daripadanya ialah manusia yang masuk rumah terlebih dahulu memberi salam. Sama ada atau tidak manusia di rumah itu, dia masuk rumah dia beri salam dulu. Ahli syurga tuan-tuan. Tuan-tuan buat tak? Nak masuk rumah bagi salam. Buatlah benda ni. Ini serius. Kita tak ada ilmu ni, kita tak tahu. Bila kita ada ilmu, kita tahu. Oh, banyak benda-benda yang mendekatkan kita ke pintu syurga. Banyak betul. Banyak betul tuan-tuan. Pimpin mak susah nak buka selipar. Kita angkat kaki dia, kita gugurkan selipar. Syurga tuan-tuan. I tell you, syurga tuan-tuan, syurga. Tapi kita tak buat. Sabar kita tunggu mak. Yalah dia sakit lutut, sabar. Kita sabar. Kan? Ikutkan dia punya gentak dia. Sabar. Syurga, sabar itu syurga. Itu saja. Tahulah tuan-tuan saya. Cukup banyak. Tuan-tuan, isteri kita minum, air dia dah habis. Kita rasa-rasa mungkin nak tambah. Kita tambah tanpa disuruh. Suami tambah. Syurga. Isteri tambah lagi syurga. Tapi kita tak buat. Pasal kita tak ada ilmu. Ilmu nak melayan suami, nak melayan isteri, nak melayan mak, melayan anak, cara Islam. Kita tak tahu. Isteri kita kena pakai kan, tutup ni. Ada satu anak rambut dia terkeluar. Kita jolokkan anak rambut ke dalam. Allah, syurga tuan-tuan, syurga. Tapi ada suami lantak kau lah. Berjurai rambut kau, lantak kau lah. Pasal tak ada ilmu. Ini kalau ada ilmu Islam ni, kasih sayang dengan isteri, minta maaf lah tuan-tuan saya kahwin baru 2 minggu yang lepas, kami sambut 50 tahun kita punya golden jubilee tuan-tuan saya. Allah tuan-tuan, kasih sayang. Anak saya bila kita bagi peluang semua bercakap masa tu, kita ada sesi bercakap tu, masa tu kita ada kita pergi Langkawi kan, bercakap. Anak saya kata, it is wonderful. We as children have never heard, have never seen ayah and mama quarreling. 50 tahun tuan-tuan. The children have never seen us quarreling. Daripada anak ni, testimoni daripada anak ni. Bukanlah saya bangga tuan-tuan, bukanlah saya bangga, tapi saya telah mengendalikan satu sistem keluarga kasih sayang. Pasal saya tulis buku tentang kasih sayang. So itu tuan-tuan, minta maaf lah. Saya minta maaf lah tuan-tuan kan. Banyak sebut diri saya ni. Bukan yang baik pun. Okey. Tadi solat, datang subuh di sini, besok mula. Yang ketiga Quran tuan-tuan, Quran. Tuan-tuan saya nak bagi tahu tuan-tuan tadi semalam keluar berita dalam Kosmo, panjang berita dia. Salah seorang yang meninggal kemalangan kapal terbang tu, nama dia Abdul Talib Idris Abdul Talib. Idris Abdul Talib ni ustaz. Dia hafaz Quran tuan. Dia hafaz Quran. Daripada 8 tu, seorang ni hafaz Quran. Apa jadi dalam laporan yang kita dengar? Masya Allah tuan-tuan, bajunya terbakar. Baju dalam tidak terbakar, seluar dalam tidak terbakar, jasadnya tidak terbakar, yang lain rentuh. Masalah apa? Quran, Quran. Ya Allah. Bayang kalau kita tak baca Quran. Bayang kalau kita tak dekati Quran. Macam Allah yarham Idris ni tuan-tuan.
Dahlah dia mati macam itu. Sebagian ulama sudah mengatakan mereka mati ni, kalau ikut cara mati, sama ada tenggelam, lemas atau mati terbakar ni, dia dapat syahid, mungkin syahid akhirat. Dan syahid pula oleh orang yang hafaz Quran, namanya Ustaz Idris Abu Talib. Gambarannya nak tunjukkan kepada manusia yang hidup ni, nak tunjuk kepada manusia yang hidup ni, macam mana yang lain gentung, decomposed, tinggal tulang belulang je. Dia macam mana baju luar saja yang terbakar, baju dalam tak terbakar. Saudara, Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan dan puan dan sekalian ni, saya nak menyebutkan tuan-tuan ni, supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita ni tuan-tuan dan puan ni, supaya tuan-tuan dan saya lah tentang Quran ni tuan-tuan ni, saya nak sebut satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadah, tuan-tuan dengar, perempuan dengar sebaik-baik ibadah, susur ibadah, thousands of ibadah. Sebaik-baik artinya tuan-tuan yang teratas sekali daripada senarai ibadah. Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Sebaik-baik ibadah puan-puan, sebaik-baik ibadah adalah membaca Al-Quran. Saya nak tanya puan-puan jawab sendiri saja tuan-tuan. Hari ini berapa muka surat baca? Minggu lepas berapa muka surat baca? Kalau jawapannya tak ada muka surat, dah Allah kata Islam. Minta maaf tuan-tuan, ini diri saya ni saya minta maaf. Saya wajibkan diri saya baca satu hari 2 juzuk tuan-tuan. Cik Romzi 2 juzuk. Saya dah habis 2 juzuk hari ni. Hari ni 2 juzuk. Satu hari 2 juzuk. Kena baca tuan-tuan. Saya sibuk, memang sibuk. Ya Allah, sibuk. Tapi Al-Quran 2 juzuk. Satu juzuk 20 muka surat. 2 juzuk 40 muka surat. Saya baca. Rumah saya, minta maaf kan saya kata tadi bilik banyak, 8 bilik, 7-8 bilik. Tuan-tuan, kalau lalu rumah saya pagi-pagi selepas subuh, bilik nombor 1 terdengar baca Quran, bilik nombor 2 terdengar baca Al-Quran, sampai bilik master bedroom saya dengan isteri terdengar baca Al-Quran. Pasti. Jadi Allah selamatkan kita, Quran selamatkan kita. Quran bawa wajah Islam dalam hidup kita. Quran mendekatkan kita kepada kasih Allah, sayang Allah. Quran mendekatkan kita kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang itu tuan-tuan dan puan, saya nak akhirkannya tentang Al-Quran ini. Satu hadis yang pendek, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Sebaik-baik kamu bukan ialah orang yang paling mewah di antara kamu. Sebaik-baik kamu ialah bukan orang yang paling berkuasa dalam dunia di antara kamu. Sebaik-baik kamu ialah bukan orang yang paling cantik, comel di antara kamu. Sebaik-baik kamu bukanlah orang yang ada simpanan bank sampai Switzerland sana. Kamu kuasai bank-bank dunia macam Elon Musk tu. Tapi sebaik-baik kamu ialah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mulai besok, marilah kita belajar Al-Quran. Marilah belajar Al-Quran. Tak cantiklah umur dah 60 tak boleh baca Al-Quran. Tak cantik malaikat maut dah pusing keliling nak singgah kepada kita, nak cabut nyawa kita, masih tak boleh baca Quran. Jangan tuan-tuan, jangan. Masih ada masa. Dan akhirnya saya nak sebut tuan-tuan, akhirnya saya nak sebut saudara, saya sebut ni tadi tentang kekurangan-kekurangan kita. Saya harap saudara tidak merasa disgusted
Saudara tidak merasa despair, saudara tidak merasa putus asa. Jangan-jangan. Dalam Islam ni tuan-tuan, dalam Islam, atas sifat kasih sayang Allah kepada kita, semua orang berjalan ke syurga. Saya berjalan ke syurga, tuan-tuan berjalan ke syurga. Jalannya lain-lain, tapaknya lain-lain, langkahnya lain-lain. Ada orang langkahnya laju ke syurga, ada orang langkahnya lambat sedikit. Tetapi pastikan walau langkah apa pun, saudara suami isteri bersama anak melangkah menuju syurga mulai malam ini. Dan saya dah sebut, kalau pun kita ada kelemahan, Quran tak apa boleh baca, fardu ain tak dapat, kan? Sembahyang pun rukun-rukunnya kita tak tahu, rukun qauli, rukun sebutannya, bacaan-bacaan Fatihah, tuan-tuan, tahiyat akhir. Tahiyat akhir ni rukun, wajib baca tahiyat akhir. Tapi kalau tak betul bacaannya, tak dapat dihafal betul-betul sebutannya, macam mana sembahyang kita, tuan-tuan? Yang inilah kita nak fikir. Sebab itu saya katakan tadi, tak mau buang-buang masa dah, tuan-tuan. Tak nak buang-buang masa. Untuk kata tuan-tuan Cik Romzi, saya tak tengok TV, saya tak tengok. Kok saya tengok pun, saya tengok CNN, saya nak tengok berita dunia. Itu saja saya tengok sekejap. Kalau dalam drama ni, tak pernah saya tengok drama. Seri Bujang Lapuk ke, Seniman Bujang Lapuk ke, apa yang lapuk ke, tak pernah saya tengok. Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh, jangan. Apa nak tengok benda tu? Seniman Bujang Lapuk dah dekat-dekat 50 kali dah, pusing balik dah, tuan-tuan ni. Nak tengok apa lagi? Tengok Quran, tengok kebesaran Allah, tengok masjid, tengok surau. Tengok surau ni, tuan-tuan. Berada dalam surau, khidmat dengan surau. Sono saya tengok, saya melangkah tadi, tuan-tuan. Saya pijak kapet ni, antara yang terbaik dalam dunia kapet ni, tuan-tuan. Dunia ni, Cik Romzi, dunia ni, oh sedap betul pijak, tuan-tuan. Rumah kita tak ada kapet macam ni. Yakin saya tak ada wall to wall macam ni. Tapi disediakan kemudahan ini untuk menarik minat kita. Tak minat juga datang. Cik Romzi dah habis fikir dah, tuan-tuan, dah habis fikir dah. Nak kapet baru, buat kapet baru dalam sebulan, dia kata. Sebulan bukan dua, terus orang infak atau wakaf terus dapat kapet. Apa lagi dah, tuan-tuan ni? Surau cantik, kelengkapan cantik, semuanya cantik. Tempat duduk saya pun cantik, ini pun cantik, semua cantik. Apa lagi? Hanya hati yang tak cantik, minta maaf. Hanya hati yang tak cantik. Jadi kita cantikkan hati kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah. Tuan-tuan, okey. Sebelum saya mengakhirkan, di luar nanti ada, rasanya ada meja ke? Sahabat saya, ada ke? Ada sediakan meja ke? Yang ini, tuan-puan, tuan-puan dapatkan ni nanti. Namanya ini ialah Anjung Husnul Khatimah. Anjung Husnul Khatimah ni tempatnya di Kampung Lebu, Bukit Mempaga, Bentong, Pahang Darul Mahmud. Yang meninggal ni, tuan-tuan, Datuk Seri yang meninggal 7 hari ini, dialah antara yang bersungguh-sungguh membantu saya, tuan-tuan, nak mendirikan Anjung Husnul Khatimah di Bentong. Ni, dialah. 2-3 kali meeting dengan dia, tuan-tuan. Dialah orang ni, betul-betul. Tak apa, doktor, kita akan buat. Tak apa, kita akan buat. Kita akan buat. Saya akan menghadap kepada Menteri Besar dan sebagainya, supaya semuanya tak ada, kita tak ada bayar, tu tak bayar, ini tak ada bayar. Saya minta dikecualikan semuanya. Allah, tuan-tuan. Apa dia benda ni? Anjung Husnul Khatimah ni di tanah 7 ekar yang diwakaf. Ada orang suami isteri, orang profesional, suaminya konsultan, isterinya lawyer, senior lawyer, mewakafkan tanah di Kampung Lebu di Mempaga, Bentong, tanah 7 ekar, tepi jalan. Orang Kelantan yang nak balik Kelantan, ikut Gua Musang, mesti lalu tanah ni, tanah ni tepi jalan, tuan-tuan. Sekarang ni sedang diusahakan kerja-kerja tanah 7 ekar. Kita nak bangunkan, insya-Allah. Pembangunan keseluruhannya ada 3 fasa, menelan belanja 27 juta ringgit. Dan dibangunkan secara wakaf, semuanya cara wakaf. Tanah secara wakaf, pembangunan cara wakaf, kumpulan wangnya cara wakaf, dermanya cara wakaf, berbagai-bagai semua cara wakaf. Dan sekarang ni yayasan saya, tanah ni sekarang milik tanah sekarang dalam geran ialah Majlis Agama Islam Pahang.
Nama pemilik asal tu dah ke tepi pasal ada wakaf. Nama pemegang amanah wakaf ialah Majlis Agama Islam Pahang. Majlis Agama Islam Pahang melantik yayasan saya, nama Yayasan Husnul Khatimah, untuk menjadi mutawali namanya. Mutawali ni kami akan membangun, kami akan mengisi program-program dekat sini. Program kat sini tuan-tuan, semuanya program kat sini nanti menghala kepada mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mati mengucap la ilaha illallah. Duduk di sini, duduk sebulan, duduk 5 tahun, duduk 10 tahun, mati dekat sini tuan-tuan dan puan. Ilmunya ialah pagi, petang, siang, malam, dengan seronok, dengan masyarakatnya, dengan suasananya, dengan keindahan tempatnya, dengan keprofesionalan pengendalian tempat ini tuan-tuan dan puan. Kita akan mati dengan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sinilah tempatnya. Program yang pertama namanya Pusat Pengajian Warga Emas. Program yang kedua namanya Pusat Penjagaan. Tadi pengajian, ini penjagaan. Kalau tuan-tuan dan perempuan tuan-tuan dan perempuan dah tua, umur 60-70, anak-anak pun tidak mengalu-alukan kita. Anak-anak tak jemput kita, tak pelawa kita duduk dengan dia. Tuan-tuan jangan duduk dengan anak-anak. Jangan. Nanti tiap pagi, tiap petang, tuan-tuan akan mengambil tisu, habis tisu lap air mata kerana perangai anak menantu kita dan sebagainya. Datang di sini tuan-tuan, insya-Allah. Kemudian tu ada program khusus seminggu. Namanya Mati Mengucap La Ilaha Illallah Modul 1, Mati Mengucap La Ilaha Illallah Modul 2, Mati Mengucap La Ilaha Illallah Modul 3 dan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan. Tuan-tuan baca ni, nak derma sila. Kalau tuan-tuan tak mau derma pun tak apa, doakan. Kalau yang nak derma, saya alu-alukan. Kalau yang tak mau derma, tuan-tuan yang tak bersedia, tuan-tuan doakan sajalah supaya dapat. Okey, nombor 2 tuan-tuan dan puan, insya-Allah tuan-tuan dapatkan brosur ini. Ini brosur mengenai buku. Ada 3 buku tuan-tuan ni. 3 buku. Buku yang pertama, ini buku yang saya tulis. Saya kata saya telah tulis 40 buku. Ini buku yang terakhir tuan-tuan. Dan buku ni saya Cik Romzi dah kutip 2 juta ringgit tuan-tuan. Buku ni I have collected something like 2 million ringgit. Dan sebahagiannya saya masukkan dalam tabung Anjung Husnul Khatimah. Inilah peranan saya, inilah yang saya lakukan. Saya tulis buku, saya cetak buku, saya edar buku, dan dengan ini juga saya sumbang kepada Anjung Husnul Khatimah. Buku yang pertama namanya Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Bacalah buku ni tuan-tuan. Saya tulis buku ni. Apa dia Husnul Khatimah? Macam mana mati dengan Husnul Khatimah? Macam mana kita mesti mengakhirkan hayat dengan Husnul Khatimah? Semuanya tuan-tuan digarap dalam buku ni, insya-Allah tuan-tuan. Buku yang kedua, ini untuk anak-anak tuan-tuan. Saya nak anak tuan-tuan, anak yang saleh, anak yang salihah. Saya nak semua anak tuan-tuan. 6 orang, saya 8 orang. Mesti anak yang saleh, anak yang salihah. Anak yang menjaga emak dan ayahnya nanti. Anak yang meredhakan dirinya. Anak yang tidak pernah komplain. Anak yang tidak pernah berdecik membasuh najis ibu dan ayah, memegang dubur najis ibu dan ayah. Ini anak ni. Sampai anak-anak ni. Besok masa kita nak mati, waktu akhirnya, tuan-tuan dalam keadaan nazak, anak ni akan membisik ke telinga kita, Mama, la ilaha illallah. Mama, la ilaha illallah. Nak cari mana anak ni tuan-tuan? Inilah anak dia. Kemudian yang ketiga tuan-tuan dan puan, insya-Allah ini khusus. Tajuk buku ni, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Tuan-tuan baca dah. Tuan-tuan kena baca sebagai suami, isteri kita kena baca sebagai isteri. Apa dia? Isteriku bukan hanya bidadari syurga, isteriku bukan hanya orang ahli syurga, tapi isteriku ketua bidadari syurga. Macam mana nak jadi ahli syurga? Macam mana nak jadi bidadari syurga? Macam mana nak ketua menjadi ketua bidadari syurga? Semuanya ada dekat sini tuan-tuan. Tuan boleh dapat di luar nanti buku ni, insya-Allah. Boleh buat QR code, boleh bayar dengan transfer dan sebagainya, insya-Allah. Dan kutipan daripada itu dimasukkan dalam tabung Anjung Husnul Khatimah. Yang akhirnya tuan-tuan dan puan, insya-Allah tuan-tuan tengok kat sini nanti tuan-tuan sebagai satu langkah supaya saya tidak hanya meminta-minta setiap tahun minta derma. Kami nak buat satu cara namanya Internal Generation of Fund. Jadi kita buat profit centers tuan-tuan. Yang ini kita ada Sabah Fisio. Tuan-tuan ada masalah otot-otot, masalah saraf, masalah lutut, masalah frozen shoulder, masalah slip disc, masalah stroke, masalah berbagai-bagai.
saya ada Sabah Fisioterapi dan Rehabilitation Center Nun di PB 128 di Setapak, tuan-tuan. Kita ada pakar-pakar, ada 3 orang pakar-pakar kita di situ yang dapat membantu tuan-tuan dengan cara-cara moden, dengan peralatan-peralatan yang moden yang kita sediakan di sana, insya-Allah. Bolehlah tuan-tuan pergi tengok, tanya-tanya. Apa juga ada mak, ada anak, ada adik, abang, kakak yang ada masalah-masalah tentang hal-hal mengenai itu, boleh terus rujuk, boleh terus dapatkan khidmat daripada tempat ini, insya-Allah. Jadi ini pun tuan-tuan, keuntungan daripada sini akan dimasukkan dalam tabung Anjung Husnul Khatimah, insya-Allah. Jadi akhirnya ni tuan-tuan nanti dapatkan minta ni kad saya ni kad. Ini kad saya. Di belakang kad ni tuan-tuan ada 6 media sosial. 6 media sosial yang aktif. Saya ada TikTok, saya ada Facebook, saya ada Telegram, saya ada Instagram, saya ada YouTube, tuan-tuan ya. Hari-hari ada new posting. Hari-hari ada kuliah baru. Hari-hari ada syarahan baru. Yang baru tuan-tuan, yang baru. Hari-hari free tuan-tuan. Tuan-tuan screenshot ni mintalah anak-anak kita, adik abang kakak, saudara mara, kawan-kawan kita supaya mereka pergi kepada user ID dekat sini untuk free tuan-tuan. Inilah caranya. Kalau anak kita belum ingat lagi nak ke masjid, nak ke surau, ini cara inilah tuan-tuan mendapatkan ilmu agama. InsyaAllah mereka seronok rasanya mendapatkan ilmu agama dengan cara yang saya sampaikan, sesuai dengan kehendak jiwa anak-anak muda kita, anak teruna dan anak-anak kita, insya-Allah. Dapatkan tuan-tuan, dapatkan suatu screenshot dan bagi tahu anak-anak kita tentang ini, insya-Allah. Jadi cukup setakat itu tuan-tuan dan puan ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman, terima kasih kepada Encik Romzi, terima kasih kepada Fadil Ustaz Azlan, terima kasih kepada teman-teman, sahabat-sahabat. Mudah-mudahan kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Ya Allah, Kau berilah taufik dan hidayah kepada kami. Matikan kami dengan hidayah, hidupkan kami dengan hidayah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah ruang untuk memperbaiki diri kami, memperbaiki istri kami, suami kami, memperbaiki anak-anak kami, memperbaiki amalan-amalan agama kami, wahai Allah, supaya kami menjadi kekasih Engkau, kami menjadi kesayangan Engkau, kami menjadi kecintaan Engkau, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau majlis malam ini majlis pengampunan, ampunkanlah dosa-dosa kami, wahai Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, wahai Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, wahai Allah. Kalau majlis ini menambahkan keimanan, tingkatkan keimanan kami, wahai Allah. Berbuah berbunga, berputih, berbuah berbungakan keimanan kami, wahai Allah. Kalau majlis ini merupakan majlis memberikan keinsafan, Kau tanamkan keinsafan yang mendalam dalam hati kami, dalam jiwa kami, wahai Allah. Kami mati dengan agama, kami dimatikan dengan agama, kami didekatkan malaikat maut dengan agama, dicabut nyawa kami dengan agama, kami dimasukkan ke kubur dengan agama, dibangunkan di padang mahsyar dengan agama, ditimbang dengan mizan dengan agama, dan dimasukkan syurga dengan agama, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakan hati teman-teman dan sahabat-sahabat kami yang hadir, yang tidak hadir dalam majlis ini, wahai Allah. Sayangilah istri-istri mereka, supaya ada kasih sayang dalam hidup mereka, supaya mereka mengukuhkan kedudukan keluarga mereka, memantapkan, memperkuatkan, mempersagakan kehidupan keluarga mereka, wahai Allah. Sayang menyayang di antara mereka, antara suami dan istri, antara anak dengan ibu dan ayah, antara ibu dan ayah dan anak-anak. Ya Allah, ya Tuhan kami, lurungkanlah jalannya, lakukanlah, wahai Allah, sesuatu yang terbaik kepada teman-teman sahabat-sahabat kami, kepada sahabat-sahabat kami yang belum sempat melangkahkan kaki ini ke surau ini, wahai Allah. Kau bukakanlah kaki mereka, Kau ringankanlah langkah mereka untuk datang ke surau ini, wahai Allah. Ringankan kaki mereka untuk datang ke rumah Kau ini, wahai Allah. Bukakan hati mereka, wahai Allah, terutama jiran-jiran kami, jiran-jiran surau ini yang belum berminat untuk melangkahkan kaki ke surau ini, wahai Allah. Bukakan hati mereka, wahai Allah. Bukakan hati mereka kepada hidayah, wahai Allah. Bukakan hati mereka kepada hidayah. Akhirnya, wahai Allah, kepada ibu dan ayah kami yang telah pergi, kepada datuk nenek moyang kami, kepada bapa dan adik kami, kepada saudara mara kami yang telah pergi meninggalkan kami, damaikan mereka di alam barzah, wahai Allah. Damaikan ibuku di alam barzah,
Damaikan ayahku di alam barzah, ya Allah. Damaikan datuk nenek dan moyangku di alam barzah. Damaikan suami istriku yang telah pergi meninggalkan kami di alam barzah. Ya Allah, ya Tuhanku, kepada Engkau lah kami memohon untuk Engkau merancangkan sesuatu yang terbaik buat hidup kami, buat agama kami, supaya kami mati dalam Islam, mati kami dalam iman, mati kami dalam taqwa, dan mati kami dalam ihsan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.